اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dalam program pembacaan buku Kembara Mahsyar siri yang ke-71 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita telah tiba pada tajuk buku berkenaan tentang Hari Kebangkitan dan tiupan sang kekala yang kedua. Ahlan Yaya Lia, Halina Kadir, kemudian Az-Zahra, Maznah Abu Bakar, begitu juga Ikhwan Mazwan Ismail, Wan Hamsah, Mazwan Ismail, kemudian Ahlan Fadli Fauzi, dan juga ahlan kepada semua yang lain. Alhamdulillah, kita dah tiba pada tajuk berkenaan tentang Hari Kebangkitan. Maka dalam buku Kembara Mahsyar yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Faris Zulkarnaini menceritakan tentang fasa-fasa kehidupan yang dilalui oleh manusia, bermula daripada seawal alam roh sehinggalah kini kita berada di alam dunia, dan kita akan menempuhi beberapa alam yang lain daripada barzah, kebangkitan, dan juga pertemuan di padang mahsyar dan lain-lain. Pada muka surat yang ke-20, semalam kita dah baca dah sikit namun kita tak sempat baca habis. Pada muka surat yang ke-20 dengan tajuk Tiupan Sang Kekala Kebangkitan. Maka di dalam Al-Quran Allah menceritakan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan seluruh makhluk kecuali mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah. Maka kita belajar ada malaikat yang tidak mati walaupun ketika mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Itu kita telah bicarakan. Dan firman Allah, summa nufikha fihi ukhra. Maka apabila ditiup tiupan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka semua makhluk akan bangkit berdiri dalam keadaan melihat di antara satu sama lain. Maka tiupan sangkakala yang kedua adalah untuk membangkitkan makhluk, membangunkan semua makhluk. Kata penulis buku, tibalah pula tiupan sangkakala yang seterusnya, iaitu tiupan untuk menghidupkan semula semua makhluk Allah. Maka penulis buku menyuruh kita melihat ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 daripada suratul Hajj, surah yang ke-22. Dan kita akan baca terjemahan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, sekiranya kamu berada di dalam keraguan berkenaan tentang kebangkitan semula. Maka Allah sebut, wahai manusia, jika ada di antara kamu yang merasa ragu-ragu tentang kebangkitan semula, tentang hari kebangkitan, maka ada manusia yang merasai ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Kematian semua manusia percaya, kerana itu dilihat oleh mata. Namun
apa yang berlaku selepas kematian, maka ramai manusia yang tidak mempercayai hari kebangkitan, adanya kebangkitan semula. Maka Allah menerangkan, sekiranya kamu ada keraguan tentang kebangkitan, maka Allah suruh perhatikan daripada asal kejadian kita. Bahawa bagaimana Allah menciptakan asal manusia daripada tanah, daripada air mani. Allah menciptakan manusia yang pelbagai. Sebenarnya tidaklah susah untuk Allah menghidupkan semula manusia. Maka firman Allah, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Sekiranya kamu ada keraguan tentang hari kebangkitan, lihatlah semula pada awal kejadian. Lihatlah semula pada permulaan kejadian. Bagaimana Allah menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada. Kami menciptakan kamu, firman Allah, min turabin, daripada tanah. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam memang dicipta daripada saripati tanah. Min salsal min hamaim masnun. Min salsalin hamaim masnun, firman Allah di dalam surah An-Nahl. Maka kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Thumma min nutfah, kemudian daripada air mani. Maka selain daripada Nabi Adam, maka anak cucu Nabi Adam mereka diciptakan daripada air mani. Ada satu video yang mana menarik, yang mana dia menunjukkan kepada kita bagaimana penciptaan manusia daripada air mani, pertemuan air mani lelaki dan wanita, ibu dan ayah, maka bagaimana terbentuknya manusia. Proses tersebut maka ada yang menunjukkan dalam bentuk video. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakan daripada titisan air mani, dan bukan semua air mani boleh menjadi manusia. Maka daripada air mani yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada titisan air mani, bayangkan Allah boleh menukar menjadi alaqah, summa min alaqah. Alaqah bermaksud ketulan darah. Daripada titisan air mani boleh berubah keadaan dia menjadi ketulan darah. Summa min mudghah, firman Allah, daripada ketulan darah menjadi ketulan daging. Dan ada ketulan daging yang dicipta menjadi bentuk manusia, dan ada yang tidak menjadi bentuk manusia kerana gugur walaupun ketika sudah menjadi kandungan. Maka kenapakah Allah menjadikan manusia dalam proses yang begitu luar biasa? Kenapa tak terus jadi begitu sahaja? Maka firman Allah, linubayyina lakum, kerana kami nak menerangkan kepada kamu kehebatan Allah, kehebatan kami, firman Allah. Kami nak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, firman Allah. Maka Allah jadikan manusia itu dalam proses yang begitu luar biasa, dalam fasa demi fasa yang begitu dahsyat dan hebat. Sebenarnya apakah tujuannya? Linubayyina lakum, supaya kami menunjukkan, menjelaskan kepada manusia kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah proses tentang kejadian manusia. Maka Allah suruh kita melihat proses awal kejadian kita. Apabila kita merasa ragu-ragu bagaimana Allah nak menghidupkan semula manusia, dah menjadi tinggal tulang, dah menjadi tak ada apa-apa, dah hancur sebahagian besar manusia, tubuh badan mereka dah tak ada rupa yang tinggal, bagaimana Allah nak jadikan semula? Maka Allah kata tak ada yang susah. Tengok bagaimana proses penciptaan permulaan manusia. Daripada air mani bertukar menjadi ketulan darah, bertukar menjadi daging. Dan kalau dalam surah Al-Mu'minun Allah ceritakan lebih detail. Maka sebenarnya nak menunjukkan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kelima, wa nukirru fil arham, dan kami mengekalkan manusia di dalam rahim-rahim ibu, ma nasya, tempoh yang kami kehendaki,
ila ajalin musamma, hinggalah ke waktu yang telah ditentukan. Manusia berada dalam rahim ibu dia, dalam rahim yang mungkin kecil, tetapi ianya cukup untuk pembesaran manusia pada kadar tersebut. Maka dalam tempoh 9 bulan, ada yang kurang dan ada yang lebih. Apabila telah tiba waktunya, firman Allah, ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, kami keluarkan manusia dalam bentuk bayi. Yang Allah sebut dalam surah An-Nahl, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Manusia itu dikeluarkan dalam keadaan dia tidak ada sepatah ilmu pun. Dia tidak ada sedikit pun pengetahuan. Bahkan dia tak kenal pun siapa ibu, siapa ayah dia. Mungkin ada orang boleh ambil dia, ibu angkat boleh ambil, dan dia akan ingat itulah ibu dia. Manusia langsung tidak keluar daripada rahim ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Firman Allah, summa litablughu ashuddakum. Kemudian kamu akan sampai pada usia dewasa, usia yang mana kamu telah menjadi kuat. Summa litablughu ashuddakum. Maka disebutkan dalam tafsir sebagai usia sekitar 30 ke 40 tahun. Bagaimana fasa itu pun kita boleh perhatikan. Kan kita ada anak, ada sebahagian dah ada cucu daripada yang menonton. Tengok bagaimana penjagaan Allah terhadap manusia. Daripada fasa baby tak tahu apa-apa, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Maka ini nak menunjukkan kehebatan Allah. Maka orang yang mengkaji kejadian awal manusia, dia akan pasti mengatakan bahawa Allah mampu menciptakan semula manusia. Maka sebab itu di dalam Al-Quran, Allah menerangkan kepada kita untuk belajar melihat pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apabila kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Allah. Itulah kata-kata Sayyidina Ali, man arafa nafsah, arafa rabbah. Orang yang boleh kenal diri dia. Kenal bagaimana? Tengok balik proses kejadian dia. Ambil pengajaran daripada tumbuh pembesaran dia. Maka orang yang kenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia pasti akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerangkan kepada kita daripada tifla, daripada kanak-kanak, daripada bayi menjadi ashuddakum, menjadi manusia dewasa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa minkum man yatawaffa. Ada orang yang pada usia dewasa tersebut, maka mereka diambil nyawa, dimatikan. Bahkan kita nampak ada manusia yang pada usia kanak-kanak Allah ambil, usia remaja Allah ambil. Tetapi maksud daripada wa minkum man yatawaffa, ada orang sebelum tiba usia arzalil umur, maka Allah ambil nyawa dia. Dan ada orang firman Allah, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, dan ada di antara kamu orang yang dikembalikan pada usia tua. Arzalil umur, pada usia sebenarnya bermaksud usia yang nyanyuk. Dia dah mula nyanyuk. Dia dah mula menjadi nyanyuk. Dan kita nampak itulah proses manusia. Dia lahir-lahir dalam keadaan tak tahu apa-apa. Dan circle-nya akan berpusing. Ada orang yang pada usia tuanya, dia pun dah mula lupa dan dah mula tak ingat apa-apa. Manusia ketika mana lahir, dia memerlukan begitu banyak bantuan, sokongan, banyak benda dia tak boleh buat sendiri. Maka ada manusia bila tiba pada arzalil umur, pada usia yang sangat tua, pada usia yang nyanyuk, banyak benda yang dia tak boleh buat sendiri. Kitaran bagaimana permulaan manusia, maka itu akan berpusing balik pada hujung usia dia. Itu adalah kehebatan Allah semata-mata. Manusia ini tak ada apa-apa. Manusia ni tak ada apa-apa. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikembalikan pada usia yang nyanyuk, usia yang tua, arzalil umur, pada usia yang sangat tua. Firman Allah,
Kenapa Allah menjadikan proses tersebut? Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada orang supaya dia boleh menjadi hilang segala pengetahuannya selepas daripada Allah memberinya ilmu pengetahuan. Maka orang pada usia tua, dia dah mula nyanyuk. Ada orang dah mula lupa. Ada orang dia dah mula pada waktu itu tidak ingat banyak benda. Maka kenapa? Allah terangkan, likaila, sehingga dia tidak lagi mengetahui akan sesuatu yang pernah diketahuinya dulu. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Lalu Allah nak terangkan kepada manusia yang benar-benar maha mengetahui hanyalah Allah. Yang benar-benar sentiasa hebat hanyalah Allah. Manusia ni tak ada apa-apa. Bila tiba satu waktu, dia akan hilang banyak benda. Sebagaimana dia datang ke dunia dalam keadaan tak ada apa-apa. Kita datang ke dunia tak ada apa-apa. Dan bila kita tinggalkan dunia pun dalam keadaan tak ada apa-apa. Kita datang ke dunia bersendirian, maka kita pun akan meninggalkan dunia bersendirian. Sayang macam mana pun keluarga kita, siapa pun, tak ada siapa yang sanggup dikebumikan bersama dengan kita. Maka sebenarnya ini proses yang setiap daripada kita lalui. Dan mata kita nampak sentiasa. Apakah Allah nak menerangkan kepada kita? Bahawa semua proses ini disusun, diatur oleh Allah. Bukan kerana manusia semata-mata. Maka sebagaimana Allah mampu menyusun, mengatur, melakukan segala-galanya daripada manusia tidak ada, sebenarnya tidaklah susah untuk Allah membangkitkan semula manusia, menciptakan semula manusia. Sebab itu firman Allah di dalam surah Taha, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami pernah memulakan penciptaan kamu wahai manusia, pada hari kebangkitan nu'iduh, kami hanya perlu untuk mengulanginya semula. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, memberikan perumpamaan berkenaan tentang bumi yang mati, bumi yang kering kontang, bumi yang gersang. Bumi yang tak ada apa-apa tanaman dan tumbuhan. Bumi yang gersang. Maka Allah berikan contoh. Bagaimana daripada bumi yang mati, bumi yang kemarau, bumi yang tak ada tanaman. Apabila Allah datangkan hujan, maka bagaimana pelbagai jenis tanaman boleh tumbuh. Maka bagaimana daripada bumi yang mati, Allah boleh menjadikan dia hidup. Maka sebenarnya manusia pun sama. Allah nak terangkan bagaimana manusia ini walaupun dah mati, hancur luluh tubuh badan dia, maka sebenarnya Allah mampu untuk menghidupkan semula. Firman Allah, wa taral arda hamidah, dan kamu melihat bumi ataupun tanah hamidah yang kering mati. Fa iza anzalna 'alaiha al-ma', maka apabila kami turunkan ke atas bumi tersebut air, iaitu air hujan, ihtazzat, maka bumi tersebut menjadi hidup, warabat, dan menjadi subur, wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan boleh menumbuhkan daripada bumi yang awalnya mati tersebut pelbagai jenis tanaman yang indah. Macam kita tengok dekat negara Arab, dulu padang pasir. Dulu adalah padang pasir. Tetapi apabila dengan izin Allah, maka boleh menjadi begitu indah, dipenuhi dengan tanaman, dipenuhi dengan pokok, bahkan dah menjadi ladang, menjadi tanaman dan sebagainya. Maka kalaulah bagi tanah, Allah boleh menjadikan ianya subur dengan izin dia, maka sebenarnya manusia yang dah mati tidak susah bagi Allah untuk menghidupkan semula. Orang yang benar-benar mengkaji, melihat dengan mata hati proses kejadian awal manusia, dia akan nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
betapa hebatnya Allah. Bahkan waktu kita tengah menjadi dewasa, kita rasa kita buat semua benda. Hakikatnya semua benda berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada apa-apa yang berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada pasir yang bergerak di dalam kegelapan bumi kecuali dengan izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Itu dahsyatnya Allah, hebatnya Allah, berkuasanya Allah. Maka tak ada apalah. Kalaulah ada orang ragu-ragu macam mana Allah nak ciptakan balik. Dah hancur dah muka, tubuh badan, tulang belulang dah hancur. Dah tak ada apa-apa. Dah berapa puluh ribu tahun dalam tanah. Bagaimana? Ada yang mungkin kena bakar. Ada yang mungkin di kerat-kerat tubuh badannya berada dekat penjuru dunia yang pelbagai. Tak ada apa-apa yang susah. Bagaimana Allah boleh ciptakan manusia daripada tak ada? Maka Allah boleh ciptakan semula kebangkitan manusia. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada keraguan, maka dia hanya perlu lihat pada ciptaan dia. Perlu lihat pada diri dia. Sebenarnya dalam diri kita dah begitu dahsyat ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita. Kemudian kita boleh lihat ada orang yang tiba pada satu usia yang dia dah tak boleh buat apa-apa. Ada orang tiba pada satu usia, arzalil umur dah menjadi nyanyuk. Sebelum tu kita nampak dia hebat, dia dahsyat, dia kuat. Dah tak ada boleh buat apa-apa. Dah menjadi nyanyuk. Dah menjadi tak ingat apa-apa. Tak mampu buat apa-apa. Nak menunjukkan semuanya berlaku dengan kehendak dan izin Allah semata-mata. Maka firman Allah pada ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Wahai manusia, kan tadi pada ayat yang kelima, kita dah belajar tentang proses kejadian manusia. Maka semua itu berlaku bukan begitu sahaja. Bukan kerana semula jadi. Semua itu berlaku dengan kehendak Allah. Sebab itu pada ayat yang ke-6 Allah berfirman, demikian itu sesungguhnya Allah dialah yang hak. Allah yang pada waktu itu ingin perkara tersebut untuk berlaku. Yang demikian itu kerana sesungguh Allah jugalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Allah yang menyusun segala-galanya. Kita sebenarnya kita ingat macam kita yang buat. Macam contoh, saya ingat saya yang sebenarnya tekan butang live. Saya yang buat live. Tapi sebenarnya Allah yang berkehendak begitu. Ada banyak je hari yang saya tak dapat nak buat live. Walaupun kehendak tu ada. Tapi Allah tak izinkan. Maka tak berlaku. Maka semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Lalu sebenarnya kalaulah kita benar-benar faham semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ya, kita dituntut untuk usaha. Maka kita dituntut untuk berusaha. Kita dituntut untuk berikhtiar. Kita dituntut untuk berdoa. Kita dituntut untuk lakukan yang terbaik. Tapi kalaulah benda tu berlaku ataupun tidak, sebenarnya kita tetap akan tenang. Sebab kita tahu semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alam yang begitu dahsyat yang kita nampak orang tu buat ni, orang ni buat ni, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni tak boleh buat apa-apa. Manusia ini tak mampu nak melakukan apa-apa. Maka firman Allah pada ayat yang ke-6, zalika bi anna Allah huwal haq. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang sebenar-benarnya. Wa annahu yuhyil mauta. Allah lah yang sebenarnya menghidupkan orang yang mati. Dah mati, yang boleh menghidupkan semula adalah Allah. Dan secara ringkasnya apakah dia? Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah lah yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa. Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang kontrol segala-galanya. Allah jadikan manusia ingat dia yang buat. Tapi sebenarnya semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita dapat melakukan amalan baik pun,
kan sebenarnya usaha kita semata-mata sepenuhnya itu juga adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan bila dah faham konsep perjalanan manusia itu adalah dengan kehendak Allah. Semuanya adalah annallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya berlaku dengan kekuasaan Allah. Maka Allah terangkan wa annas sa'ata atiyah. Sesungguhnya kiamat pasti akan datang. Kiamat pasti akan datang. Dan bila kiamat akan berlaku, maka semua yang Nabi SAW sebut tentang tanda-tanda besar kiamat, itu pasti akan berlaku. Tak ada siapa yang boleh halang. Tak ada siapa yang boleh ubah. Kenapa? Kiamat pasti berlaku. La raiba fiha. Tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana tidak ada keraguan tentang kematian manusia, tidak ada keraguan tentang kematian alam yang Allah cipta. Ia pasti akan berlaku. Namun, sebenarnya bila berlakunya kiamat, firman Allah, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Akan tiba waktu Allah akan bangkitkan semula semua yang berada di dalam kubur. Allah akan bangkitkan semula. Maka kematian adalah permulaan untuk kehidupan yang sebenar. Untuk kehidupan yang sebenar. Alam barzah, kebangkitan semula, mahsyar, mizan, sirat, itu semua adalah alam yang sebenar. Yang nanti dekat hujung dia, mudah-mudahan adalah syurga dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 5 dan 7 ini sekadar terjemah. Sebenarnya kita patut hayati, kita patut kaji, kita patut untuk teliti. Begitu banyak pengajaran yang terkandung di dalamnya. Dan sebab itulah kata Sayyidina Ali yang saya sebut di awal, orang yang boleh kenal diri dia, dia kaji diri dia, dia lihat pada diri dia, dia lihat pada perjalanan hidup dia, dia pasti akan kenal Allah. Pasti akan kenal Allah. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Begitu dahsyat perencanaan, pengaturan Allah di dalam kehidupan manusia sebenarnya. Begitu dahsyat. Lalu orang yang kenal diri dia, dia pasti akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kita belum kenal diri kita. Kita belum kenal diri kita. Kita belum mengkaji diri kita sepenuhnya. Maka kadang-kala kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sepatutnya. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-6 bila dah menceritakan tentang proses manusia daripada awal hinggalah kepada kematian. Firman Allah pada ayat yang ke-6, zalika bi annallaha huwal haq. Itulah Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah Allah, zat yang sebenar-benarnya. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tidak ada selain daripada Allah yang mampu melakukan apa-apa. Maka kata penulis buku, inilah ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Maka akan berlakunya kebangkitan daripada kubur. Manusia akan dibangkitkan semula. Berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Kata penulis buku, selepas tiupan sangkakala yang memusnahkan, maka tiupan sangkakala yang pertama mematikan semua makhluk illa masya Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Itu kita dah baca dah sebenarnya dalam fasa tiupan sangkakala pada surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah sebentar. Pada surah Az-Zumar. Pada surah Az-Zumar. Pada surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Surah yang ke-39. So kita dah baca dah tentang tiupan sangkakala Allah binasakan. Dan tiupan sangkakala yang berikutnya Allah menghidupkan. Maka dan kita dah baca juga pada beberapa hari yang lepas, kenapa Allah binasakan semua manusia? Sebab Allah nak tunjukkan zat yang benar-benar tidak datang kepadanya kematian, hanyalah Allah sahaja. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quran
Apabila semua dah binasa, termasuklah malaikat maut yang paling akhir, maka ada soalan yang Allah tanya. Limanil mulkul yaum? Mana semua orang yang mendakwa dia ada kuasa? Mana semua orang yang mendakwa dia ada kerajaan? Mana semua orang yang mendakwa dia ada itu dan ini? Mana semua orang? Mana? Mana semua orang? Limanil mulkul yaum? Mana mereka pada hari ini? Dan tak akan ada dengar jawapan. Tak akan ada yang menjawab. Dan akhirnya Allah yang menjawab, Lillahil wahid al-qahar. Yang ada sebenarnya hanyalah Allah yang Esa al-qahar, zat yang maha berkuasa. Dan sebenarnya manusia ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Maka ada orang dia rasa dia ada banyak kuasa. Dan sebenarnya tak ada apa-apa. Ada orang dia rasa dia banyak ilmu. Sebenarnya tak ada apa-apa. Ada orang dia rasa dia ada segala-galanya. Sebenarnya tak ada apa-apa. Itu adalah ujian untuk Allah nak menguji manusia. Adakah dia ingat Allah ataupun dalam keadaan yang Allah letakkan dia, situasi yang Allah letakkan dia, dia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis buku, selepas tiupan sangkakala yang memusnahkan, barulah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sekali lagi bagi membangkitkan semula semua makhluk yang telah dimatikan untuk hari kiamat. Maka berlakulah pada waktu itu hari kiamat, dan nanti insya-Allah esok kita nak lihat ayat yang berikut tentang kebangkitan semula manusia insya-Allah. Terima kasih semua. Saya daripada Ramadan yang kedua sampailah Ramadan yang ke-6 hari ini, banyak yang saya tak sempat nak buat daripada Hayati Quran dan juga daripada Qalbun Salim. Petang ni saya ada sedikit waktu, insya-Allah jam 7 jika diizinkan, sementara nak tunggu berbuka, kita akan baca sedikit daripada buku Qalbun Salim insya-Allah. Lalu kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku ni, kita dah mula masuk jilid yang kedua, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Begitu juga yang berada di TikTok telah disertakan link insya-Allah. Nanti pada jam 7 kita nak baca sedikit Qalbun Salim. Walaupun Qalbun Salim ni kita baca selalunya jam 10 pagi, namun dah 5 hari saya tak sempat nak baca. Saya minta maaf sangat-sangat. Kita cuba baca pada waktu yang lain untuk kejar balik apa yang kita tinggal insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.